天上的云彩似海哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿呦嘿哈流。那个地上的呀雨点儿那呀流，哎呀地上的呀雨点儿那呀流。Kak Shihong, laut lah. Ayah, saya dah nampak laut. Laut ni memang luas sangat, tak nampak hujung. Angin laut rasa lembap dan lembut kena kat muka saya dan rasanya masin. Bila saya rasa kalau dibandingkan dengan angin gurun Gobi, angin ni lagi lembut. Bila kami sampai, semua orang sambut. Penyelewu yang saya jumpa kat Ninja, dia sendiri bagi ucapan kat kami semua. Cuci ada dekat sana tu. Bagi Kantin pula ada semangat dekat belakang untuk awak. fokus dan sesuaikan dengan Makan tempat tengah ni. hari pukul 12 Kerja dan secepat makan malam mungkin dan pukul cari 5:30. duit cepat. Asrama tu macam mana? Inilah asrama awak semua. Kami dah sediakan setiap produk pembersihan diri, cukup untuk setiap orang. Kami juga dah sediakan tilam, selimut dan kelambu memang cukup untuk setiap orang dalam asrama ni. Nanti pilihlah tempat tidur yang awak semua suka ya. Kat luar pintu tu ada balkoni. Awak semua boleh jemur pakaian yang dah dicuci dekat luar tu. Dan kat bawah pun boleh. Dulu saya pun takut macam awak. Kena biasakan diri. Lipas ni memang selalu ada dekat tempat ni. Perkara biasa je. Kalau nak tahu, kat Putian ni cuaca bagus dan semua orang dekat sini peramah. Tengoklah lipas besar tu. Saya tengok muka awak dah merah-merah lah. Angin kuat dekat Haiji. Sebab tu merah. Oh, janganlah risau. Dekat sini cuaca bagus dan lepas buat rawatan dan penjagaan kulit, muka boleh jadi cantik dalam 3 bulan. Betul tau? Dekat Asrama saya ni ada boleh produk tahan yang boleh 8 orang satu selesaikan bilik, ada masalah 4 kulit katil. semua orang. Saya tunjuk. Kaca saya kat awak sebelah cuba tengok. tingkap. Bila buka Wangi kan tingkap, bau boleh ni? rasa Nak angin beli lembap tak? masuk. Semua orang ingat kantin kita kat sini. Kita duduk dekat meja. Yang ni ruang untuk orang makan. Boleh beli makanan dekat sini. Makan pun sedap. Ada daging, ada sayur. Semua orang suka makanan dekat sini. Ayah pernah bagi tahu, ayah hanya makan nasi, tak makan mie. Masa ayah kecil-kecil dulu. Tapi bila saya lahir, semua berubah. Hai, sebenarnya saya rindu kat mie saya yang saya masak kat rumah ayah tu.
Kita kena kerja bersungguh-sungguh supaya dapat hidup dengan gembira. Kesusahan hari ini adalah hasil untuk keesokan harinya. Kaum perempuan lebih rajin dari kaum lelaki. Kami lebih pandai cari duit dari lelaki. Selamat datang pekerja Haji. Sambung kerja. Bengkel saya paling berkualiti, paling pantas dan kadar kesilapan paling rendah. Jadi semua orang boleh dapat bonus. Awak kena bangga dapat masuk ke bengkel saya ni. Saya harap awak hargai peluang ni dan kuasai kemahiran. Stok pengeluaran paling penting. Tak ada apa yang boleh tertangguh. Saya akan cari pekerja untuk ajar. Pertama sekali ajar, yang kedua tolong, yang ketiga pula adalah hukuman. Saya nak tunjuk. Inilah papan mounting kat mesin. Papan mounting nipis. Jaga-jaga supaya papan tak pecah ya. Semua ikut saya. Ni papan utama. Papan utama yang ada kat mesin. Tengok. Faham tak? Ikut saya cepat. Yang ni papan Swiss. Papan Swiss, faham? Cikgu. Ya. Boleh cakap pelan sikit tak? Kami tak faham. Ya. Tak berapa faham. Sini bengkel, bukan kelas Mandarin lah. Teruskan. Kat bengkel ni tempat semua orang cari duit. Jadi semua orang kena berusaha bersungguh-sungguh ya. Kat sini bengkel, bukannya kelas Mandarin. Masalahnya apa dia cakap? Saya ni betul-betul tak faham apa yang dia cakap kan. Kelakar kan? Faham kan pelik? Aduh, Ya apa tu. awak cakap kan? Saya sama. Lagipun punya leyang saja nak susahkan kita. Kan? Ya, betul. Ya. Yelah. Semua dah siap? Dah siap dah. You jual bengkel radio tu boleh tak? Ya. Apalah Nantilah dulu. Saya tahulah shift mana saya akan sangat? mula kejap lagi. Sabarlah. Nanti saya masuk. Yelah, tolonglah kan masalahnya kita Bising sama. je lah awak punya penyelia ni. Buat sama-sama. Lepas tinggalkan kampung, Debo kerja merata tempat. Mai mau pula kerja dekat kilang. Tahun 1997 berlalu dengan kedua-dua mereka saling merindui satu sama lain. Devo telah diangkat sebagai setiausaha. Jangan risau, ada masalah. Durian yang membawa tua. Durian membawa tua. Angkat. Bagus. Tiada diri. Tiada diri. Macam tu tinggal kat rumah supaya dapat barang ke depan. Dino. Sayang, Kita berjaya. sayang. Bagus. Akhirnya kita berjaya juga kan? Ni Chang, bagi saya mula. Semua tu saya punya.
Abang Dayu. Awak gali apa? Gali emas. Nak ke? Alah. Kalau emas, awak tak gali guna tangan lah. Awak gigit emas tu. Keluar! Tanah awak elok ke? Saya tak layan nak beli pun. Sama macam awak. Pakcik Saya- Dayu, air kat mana dah? Air dekat mana? Tak ada siapa dapatlah. Mereka janji air nak datang. Tapi sampai sekarang saya tak nampak. Air tak ada? Buta ke apa? Mereka dah janji semalam. Stesen pam Cengguan nak lepaskan air. Tapi sampai sekarang tak nampak air pun. Yang San dah tak sabar sebab tanah dia kering. Pagi tadi dia periksa dengan Schwanman tapi tak ada. Defu, gandum ni akan mati kalau kita tak siram air lagi. Mungkin kita tak boleh tuai sebarang hasil tahun ni. Kalau awak tak peduli, nak jelaskan apa kat mereka? Ada benda jadi! Ada benda jadi! Abang Doyu! Defu! Alamak! Apa dah jadi? Apa dah jadi? Apa dah jadi? Beritahulah apa jadi. Abang, orang stesen pam tak nak bagi air. Mereka panggil kita semua ni sampah masyarakat. Yang San terus bengang dan gaduh dengan mereka. Orang kita tak ramai. Sebab tu, mereka pergi tahan semua orang kita. Jom lawan mereka! Dah. Tolak. Abang! Hei! Tunggu Kenapa saya ni? sekejap. Defu, kita 3 orang. Mana boleh nak lawan dengan mereka tu? Lepas wudun, panggil penduduk lain. Barulah kita pergi lawan. Kita datang nak selesaikan masalah, bukan gaduh. Pakcik Dayu, awak berdua tunggu. Jangan biar mereka buat. Baik. Awak... nak pakcik teman sekali tak? Tak payah. Apa? Abang, Pergi balik dan panggil orang datang. wudun dah pergi kan? Awak panggil juga. Cepat. Baik. Saya panggil. Maaf, Cik. Awak siapa? Saya dari Kampung Jintan. Boleh buka pintu, saya nak masuk. Saya kadir kampung. Saya datang tak nak gaduh. Saya datang nak selesaikan masalah. Aduh, penduduk kampung awak kurang ajar. Mereka marah kat orang stesen pam. Cepat, pukul saya. Kalau tak berani pukul, tak payah hidup. Awak yang cari gaduh dulu. Awak panggil kami ni sampah. Kalau kami, pendatang pun awak ada masalah dengan kami. Kenapa tak nak bagi air? Anjing macam awak ni suka pandang rendah kan? Jaga mulut tu. Siapa awak? Kader Kampung Jintan. Defu, orang kita dah sampai. Dah sampai. Saya seorang. Awak seorang boleh buat apa? Saya datang nak selesaikan masalah, bukannya gaduh. Bagi tahu saya, apa dia jadi? Biar dia cakap. Awak kader kampung kan? Bagus. Awak boleh tentukan pihak mana yang betul. Boleh? Cakaplah. Boleh bagi kalau pihak atasan bagi. Kampung mana yang boleh atau yang tak boleh bukannya kami tentukan. Jangan. Kenapa awak halang saya ni? Dengar, tanaman gandum Kampung Jintan dah hampir mati. Kami nak air untuk tanaman kami. Tapi awak tak nak bagi air dekat kami. Awak baru lepaskan air pergi ke kampung sebelah. Saya bukannya buta. Saya dah periksa masa saya datang. Mereka tak kurang air pun. Faham? Kenapa awak berdua berak sebelah kat kampung kami? Awak tak takut yang awak boleh lemaskan tanaman gandum mereka? Boleh tak jaga sikit mulut tu, ha? Kampung Jintan dah keluar dari skop kami. Dan bukan kawalan Ching Tong Sia. Ni kan air Sungai Kuning. Bukan milik Ching Tong Sia. Betul. Dah. Jangan cakap lagi. Tak guna cakap dengan sampah macam ni. Apa? Tengok tu, mereka tak faham. Ulang balik, cepat. Ulang balik, cepat. Apa awak cakap? Awak marah siapa? Ha? Awak marah siapa? Kenapa awak nak bising ni? Tak kena ke? Jangan sentuh dia. Apa ni? Berani awak. Apa ni? Ke tepi. Apa ni? Apa awak buat ni? Betul, apa dia cerita? Dia dah pukul orang saya. Doktor tengah rawat dia sekarang. Kalau dia tak ada apa-apa, awak janganlah risau. Saya boleh lepaskan dia. Faham? Ketua stesen. Ketua stesen. Encik Lee, awak okey? Saya okey. Apa dia jadi? Awak ketua stesen. Awak Saya dari Pejabat Pembangunan. Saya setiausaha sementara Kampung Jintan. setiausaha. Nasib baik tak jadi apa-apa. Bawa orang awak balik. Faham? Ketua stesen, saya minta maaf. Orang saya buat hal. Saya akan bayar rawatan dia. Saya datang
nak bincang pasal bekalan air dengan awak. Bincang apa? Awak bekalkan air pada musim sejuk. Sekarang dah fasa terakhir gandum. Kenapa tak bagi air? Bagi tahulah. Kenapa? Nama keluarga Setiausaha? Nama keluarga Mah. Setiausaha Mah. Berapa lama kerja kat Kampung Jintan? Tak lama pun. Saya dah agak. Dengar sini. Setiausaha Mah. Lepas saya dah jelaskan situasi ni, harap awak faham kenapa saya tak bagi. Mula-mula Kampung Jintan ada dekat bawah kawalan Shintong Sia. Mereka bina saluran air kat kawasan tu. Kemudian ada kawasan penghijrahan Diaozhuang dan Kampung Jintan kat situ. Bukan bawah kawalan kami. Kalau pasal bekalan air, kami akan kenakan bayaran ikut peraturan bekalan air. Musim sejuk lepas, Stesen PAM dah beritahu. Untuk bekalan air, sebelum dapat bayaran, kami dah bagi air. Tapi bermasalah, masa nak kutip bayaran, tak ada orang yang uruskan masalah ni. Kami tak dapat kutip bayaran dan terima nasi malang. Masa musim bunga ni, kami tak akan bagi air. Awak semua faham tak? Semua ni bukan salah kami. Tapi sebab awak semua yang dah berhutang, kami terpaksa buat macam tu. Nanti jelaskan perkara ni kat semua penduduk. Jangan buat hal lagi tanpa tahu sebab. Kalau ada orang cedera, perkara ni boleh jadi serius. Baiklah, semua orang boleh balik. Faham? Saya sibuk ni. Ketua stesen, apa kata kalau awak... Apa saya bagi tahu tadi tak jelas lagi. Jelas saya dah faham. Tapi sekarang ni tanaman gandum kami tak ada air. Kalau tak siram, kami tak ada hasil tanaman nanti. Tahu kan, hidup penduduk kampung yang berhijrah memang susah. Boleh tak kalau awak bagi peluang dan bagi air untuk selesaikan masalah ni? Boleh tak? Bagi tahulah. Macam mana? Saya ada cadangan untuk masalah ni. Kami hutang dulu duit musim sejuk lepas. Saya akan balik dan kumpulkan duit daripada setiap penduduk kampung yang ada untuk membayar kos bekalan air untuk musim ni. Selepas kami menuai hasil musim luruh, kami akan fikir cara langsaikan hutang musim sejuk lepas. Apa pendapat awak? Masalahnya, kalau gandum ni kering, kami tak ada makanan untuk tahun ni. Ketua stesen, tolonglah. Lee. Ya. Awak kira jumlah air ikut peraturan. Dengar cakap dia. Tapi ketua stesen... Dengar cakap dia. Dah selesai. Pergi balik. Terima kasih banyak ketua stesen. Terima kasih. Jangan Terima risau. kasih. Bawa mereka balik. Baik. Saya minta maaf. Ya, Terima kasih banyak. Defu, kenapa kita kena bayar? Air sungai kuning bukan milik Sintong Sia. Cepat semua. Dia Kita pun ajar saya, mereka. Kan? Baik. Mana? Ha? Kenapa? Datang nak buat hal lagi ke? Semua datang. Nak buat apa? Kepung atau serang? Cepat. Beritahulah. Balik. Ya. Ha? Balik. Untuk juga boleh gaduh. Defu dah selesaikan masalah air kita. Balik kumpul duit untuk kita beli air. Aduh. Kena Tak, beli kami air. tak percaya langsung. Takkan. Mestilah kena bayar lepas guna air. Saya dah tanya mereka, kenapa tak bagi air? Kampung Jintan bukan kawalan Shintong Sia. Bukan setakat bayar. Kita kena bayar lebih lagi. Apa? Mengarutlah kena bayar. Kita dah bayar semasa musim sejuk lepas. Kenapa kena bayar sekarang ni? Cuba buat cakap dengan saya. Tahun lepas kampung kita tak lengkap, jadi tak ada orang uruskan. Nasib baik ketua stesen baik dan kesian dekat kita. Janji kita bayar kos, dia akan bagi air. Itu aja. Berapa kena bayar? Berapa kena bayar? Dia dah kira tadi. Dia suruh bayar 28,000. Betul. Mahalnya. Takkan kita nak bayar? 28,000? Mereka nak rompak kita ke apa? Mustahil kita dapat kumpul. Lagipun air sungai kuning ni milik kerajaan. Kenapa Shintong Sia suruh kita bayar pula? Aduh, cuba fikir dulu. Defu dah bagi tahu. Pembinaan stesen PAM perlukan duit. Pembinaan semua saluran pun perlukan duit. Mestilah mereka nak duit. Apalah.
Kerajaan keluarkan duit untuk kita bina. Kenapa stesen nak suruh kita bayar? Ya, betul. Setuju dia cakap tu. Saya setuju. Yang penting sekarang tanaman Mana kita boleh kena macam air. ni? Kalau tak habislah gandum kita. Awak ingat saya tak tahu ke? Pening kepala saya fikir. Semalam saya mimpi nak tahan air kencing supaya boleh siram tanaman saya. Apa cara awak ada? Cakaplah. Betul tak? Apa cara lagi kalau tak bayar? Mati kebuluran kita nanti. Dah. Kita tak tahu Apa keputusan semua? Nak bayar tahu tak dekat mereka tu? Kos ni mahal sangat. Kita mana ada duit nak bayar banyak macam tu. Kita tak ada pilihan. Kena bayar lagi banyak. Ya, saya tahu. Kita bayar lebih daripada orang lain. Macam saya cakapkan, kampung kita bukan bawah kawalan Cintong Jia. Mereka nak tolong kita untuk bagi air, tapi kita kena bayarlah. Lepas tu, bila pembinaan stesen pam air kita dah siap, kita dah tak payah bayar duit tu lagi. Semua ni sementara. Kalau tak nak bayar juga, habislah tanaman. Ya, betul juga tu. Defu, dengar sini. Apa kata kita hutang dulu? Bekalan air untuk musim lepas. Tahun ni kita hutang juga. Ya, betul. Mana boleh betul? Kita kena dapatkan air sebab mungkin. Musim lepas boleh hutang. Di sini tak boleh. Kita jangan bising lagi. Masalah ni takkan selesai. Kalau cuaca ni panas lagi, tanaman kita terbakar macam rumput. Untuk tahun akan datang, kita kelaparan. Cepat bagi duit. Pakcik. Ya. Ni duit untuk tanaman saya. Baik. Siapa lagi? Tolong catat. Terima kasih, Yang San. Tak apa. Yang San? Saya catat tak ada nama duit. Yang San. Pergi cari duit. Buat apa duduk sini lagi? Balik. Ambil duit. Saya tak ada duit. catat nama saya. Ya, Apa baik. kita dapat sekarang ni? Betul lah. Cepat. Siapa lagi nak bayar? Kita kerja. Kita kena bayar. Apa lagi nak buat? Apa lagi nak buat ni? Nak bayar. Saya ada banyak ni je. Mana cepat itu? Ada je, saya ada kambing. Saya ada duit. hutang dulu, nanti bayar. Hutang Kira apa? je, Kalau kira tak nak, je, kira. tak payah. Ambil. Aduh. Awak yakin mereka bagi air? Ha? Dah janji masa bayar, mereka kena bagi. Dah datang! Dah datang! Air dah datang! Apa? Air dah datang. Air dah datang! Air dah datang! Air dah datang! Pakcik Dayung! Air dah datang! Pakcik Dayung! Air dah datang. Tengok tu! Air dah datang. Air dah datang? Kenapa air sikit je ni? Mungkin baru nak lepaskan air. Pakcik Dayung, banyak air datang dari belakang kan? Kalau ada air ni, mungkin mereka dah lepaskan. Kita tunggulah. Apa dah jadi ni? Ha? Pakcik Dayo, Pakcik Udun, sedia ya untuk siram tanaman? Saya nak pergi depan untuk tengok keadaan. Ketua! Ketua! Kenapa ni? Kena kampung Jintan tu, dia datang lagi. Kenapa datang lagi ni? Aduh, manalah saya tahu dia nak datang. Kenapa datang sini? Sebab apa? Kami dah bayar air dan dapat resit. Dah janji nak bagi air. Tapi kenapa sikit sangat? Kad Pekan Cengguan ada mesyuarat hari ni.
Ketua stesen bagi arahan untuk bekalkan air sepanjang hari. Fikirlah. Kalau air pergi sana, mestilah air awak sikit. Betul tak? Bukan saya tentukan. Sekarang kami perlukan air untuk selamatkan tanaman gandum. Tapi awak anggap kami ni main-main. Fikirlah. Saya hanya ikut arahan ketua saya. Saya nak jumpa ketua. Ketua dah keluar. Aduh, kita dah bayar. Betul lah. Macam mana kami pergi? Air banyak ni. Kenapa semua datang? mana dia? Defu. Mana dia? Dengar sini. Lepas awak pergi, orang Pekan Cengguan datang. Beritahu separuh air kita dapat dekat Pekan Cengguan. Bagi tahu ada mesyuarat. Betul ke ni? Memang betul pun. Tak guna betul. Yang San? Tak guna. Saya nak bagi lepas bayar. Yang Kenapa San? nak tindas kita pula? Tak guna marah pun. Dah, pergi balik. Kita balik dulu, faham? Dah, balik. Ikut saya. Kita pergi hancurkan pagar tu sekarang. Siapa pun tak boleh guna air. Jom. Ya. Betul. Tunggu lagi. Mari kita pergi. Semua ni salah. Defu, kalau tanaman saya mati, habislah saya. Saya tak ada makanan pun. Buat apa saya nak takut kalau saya tak bersalah? Jom. Ya, Jom. Kita pergi. Betul. Mati betul. Cepat mana dia? Cari dia. Mari, balik sama. Cepat sikit. Cepat. Jumpa dia. Semua, dengar dulu. Alanglah. Kita semua tak boleh nak buat salah. Kalau nak hancurkan pagar ni, pukul saya dulu. Cepat pukul saya. Cepat pukul. Yang San. Tak guna. Defu, saya kerja keras dari pagi. Sampailah malam mencucuk tanam. Dekat ladang saya tu. Membajak, membaja, menabur, membaja. Saya layan tanaman saya macam nenek moyang saya. Sekarang dah tiba masa untuk kutip hasil tanaman. Tengoklah air ni. Dah macam air kencing budak kecil. Apa nak buat? Itu saya tahu. Perasaan saya pun sama macam semua orang juga. Mana ada sama? Awak tu pegawai kerajaan. Pendapatan awak tetap. Kami petani dapat makanan dari tanaman. Kalau tanaman rosak, kami semua kelaparan. Betul. Kalau keluarga saya tak ada hasil tanaman, saya ada gaji bulanan. Saya boleh beli makanan. Saya takkan lapar. Tapi saya ini siapa? Saya hanyalah Madefu daripada Kampung Yon Chuen. Saya suruh awak semua datang sini. Saya dah lama dengan semua orang. Saya kerja keras setiap hari juga supaya semua orang boleh isi perut mereka dan hidup lebih baik daripada Kampung Yon Chuen. Dahlah tu. Cakap banyak pun dah tak guna. Saya tak ada masa nak dengar kisah sedih awak tu. Beritahu saya, apa kita patut buat? Kalau saya lah, sama ada mereka bagi air dekat kita atau ambil balik duit kita yang dah bayar. Kita tak nak faedah. Kalau masalah ni tak selesai juga, saya tak kisah pun. Baik saya ambil senjata dan pergi terus jumpa ketua stesen. Betul tu. Kita semua kena tuntut keadilan. Jangan pergi stesen. Mereka tak ada kuasa. Kita terus pergi mesyuarat tu. Dapatkan keadilan daripada Datuk Bandar Ching Tong Jia. Jom. 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 Cepat. Jom. Cepat. Jalan. Nak jumpa siapa ni? Apa khabar? Saya nak tanya, betul ke Datuk Bandar adakan mesyuarat dekat sini? Betul, dia mesyuarat kat sana. Tunggu. Tunggu. Apa buat ni? Ramai ni. Tak bolehlah macam ni. Jangan jerit. Apa awak nak buat ni? Kami semua dari Kampung Jintan. Kami nak laporkan sesuatu pada Setiausaha dan Datuk Bandar. Kampung Jintan? Hijrahan Diau Zuang? Betul. Kenapa nak jumpa dengan mereka? Saya nak tanya kat mereka tu. Penduduk Sintong Sia ni lapar sangat ke? Ya betul tu. Kami Jangan nak marah marah ni. semua ni. Dengar, jangan marah dia. Bagi Cakap dia kat luar keluar. kalau ada masalah. Kita cakap kat luar, ya? Tak payah. Jangan. Mana boleh macam ni lah. Kecoh ni. Ha? Saya dengar nak jumpa Setiausaha dan Datuk Bandar. Setiausaha atau Datuk Bandar? Saya Setiausaha. Dengar, Ketua. Makan untuk hidup kan? Cuba awak tengok Setiausaha. Tanaman ni dah hampir kering. Dah tak macam makanan. Tengok ni. Tak boleh makan pun. Saya tak faham apa maksud awak ni. Boleh jelaskan kat saya dengan lebih jelas tak? Saya... Biar saya. Baik awak cakap. Hello Setiausaha. Awak ni. Maaflah sebab ganggu mesyuarat awak.
Saya Madefu dari Zon Pembangunan Ekonomi Yu Chuan Ying. Saya juga setiausaha sementara Kampung Jintan. Yong Chuan Ying. Bukan. Bawah kawalan kami. Bukan bawah kawalan awak. Tapi stesen pam air Pekan Cengguan bawah kawalan awak kan? Setiausaha kau, bagi saya uruskan. Mesyuaratlah dulu. Tak apalah. Mereka dah datang sampai sini untuk jumpa saya. Bagi mereka jelaskan masalah, apa yang dah jadi. Awak teruskan. Setiausaha, stesen pam air kami belum siap lagi. Jadi Kampung Jintan gunakan air Kampung Cengguan untuk buat masa ni. Memang kami hutang air musim sejuk tahun lepas. Lepas tu bekalan air musim bunga dihentikan. Saya terus jumpa dengan ketua stesen pam supaya bekalkan air semula kat kami lepas kami kumpul duit dan bayar kos masa musim bunga ni. Dia dah setuju pun. Dan dia janji nak bagi air hari ni. Semua penduduk kampung dah tak sabar nak tunggu kat tanaman mereka. Tapi tak ada air pun. Setiausaha, hidup penduduk hijrahan. Mereka hidup tak mudah. Kami dah usahakan tanah tebiar kat Gunung Gobi itu beberapa tahun. Kami tapis tanah tebiar ni sikit demi sikit dengan sepenuh tenaga kami. Ramai orang yang berjalan berpuluh-puluh batu untuk beli tanah dan angkut tanah tu untuk perbaiki tanah. Sekarang ni, kami dah perbaiki tanah tebiar tu. Semua orang dah tanam jagung mereka dan gandum untuk kali pertama pada tahun ni. Tapi bekalan air tak ada. Kalau tak segera tanaman dan beberapa hari, tanaman akan jadi kering. Bagi tahu, sebagai seorang setiausaha kampung, sanggup tak saya tengok mereka, penduduk kampung lapar? Air belum ada lagi sampai sekarang. Tak pun. Kalau ada bekalan air, setiausaha kampung macam saya ni takkan berani jumpa setiausaha. Janganlah risau. Tunggu kejap. Saya cakap dengan pengarah, ya? Sini. Kampung Jintan termasuk dalam pengairan kita. Dulu masuklah. Kita bina saliran. Sekarang dah bawah zon pembangunan Yu Chuan Ying. Tak ada siapa tahu pasal tu. Awak tak bagi air, lepas kami bayar. Awak pemainkan kami. Ya, betul. Kami setuju. Awak cakap dah bayar. Bayar dekat siapa? Kami bayar 28,000. Betul tu. Ya. Saya bayar dekat stesen pam. Tengok. Resit ni. Memang betul. Ketua stesen. Sini. Ya. Apa dah jadi ni? Mereka dah bayar. Kenapa tak bagi air? Kenapa? Saya dah bagi. Awak dah bagi ke? Air awak bagi tu sikit sangat. Sampai tak dapat tutup tapak kaki pun. Macam mana kami nak siram tanaman? Apa dah jadi? Sebenarnya, kita ada mesyuarat dalam 2-3 hari ni. Lepas tu, barulah saya dapat bagi air. Aduh, cakap banyak pun tak gunalah. Awak dengar sini. Biar kami jelaskan perkara sebenar dekat depan ketua. Awak tak tepati janji langsung. Awak janji nak bagi air, tapi tak ada air pun datang. Lepas tu awak suruh kami bayar. Bila air datang, dah macam air kencing budak kecil. Separuh air kami dekat kampung Cengguan. Cakap 2-3 hari nak bagi air. Awak tak matilah kalau tak minum air pun. Tapi tanaman kami penting. Habis semua tanaman kalau tak siram. Apa jerit-jerit? Ada yang lagi penting. Apa lagi yang utama? Bagi tahu, apa lagi utama? Bekalan air untuk petani adalah kerja utama stesen pam air. Kalau petani tak ada hasil tanaman, awak boleh bertanggungjawab. Betul tu. Siapa nak bertanggungjawab? Saya dah tengok tempat tu. Tanaman kat sini dah bagus. Tapi ada lagi tanaman yang tak dapat air. Awak buat kerja ke tak? Orang muda, awak bawalah mereka balik. Jangan risau. Saya janji, saya akan hantar bekalan air kat setiap tanaman penduduk Kampung Jintan hari ini. Bagus. Betul ke ni? Ya. Terima kasih, setiausaha. Terima kasih. Orang cakap, penghijrah di Ozuang, mereka suka minta tolong. Tak sangka, ada setiausaha sementara kampung yang pandai uruskan mereka. Madefu. Saya akan ingat awak. Setiausaha. Saya... Pengairan dekat kawasan ini memang satu masalah besar. Saya akan tolong kamu selesaikan. Lepas ni, saya tak dapat tolong. Awak kena laporkan apa-apa masalah dengan pihak atasan awak sendiri. Cari satu jalan penyelesaian yang bagus. Barulah masalah pengairan dapat selesai dari akar umbi. Betul. Ya, betul. Betul, setiausaha. Ya, kami setuju. Setiausaha, maaflah sebab ganggu mesyuarat. Saya memang tak ada cara lain lagi.
Saya betul-betul minta maaf. Tak apa orang muda, tak perlu minta maaf pun. Awak patut bawa mereka semua ni balik untuk siram tanaman mereka. Inilah perkara paling penting yang awak semua kena buat dulu. Terima kasih. Baliklah, balik. Semua dah boleh balik. Semua ucap terima kasih pada setiausaha. Tak apa. Semua dah boleh balik. Terima kasih. Balik. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Suka je saya. Defu dah faham. Cakap setiausaha kau. Kampung Jintan tak ada stesen pam. Mereka kena beli air dengan harga yang tinggi. Penduduk kampung tanya Defu, bila agaknya mereka kena bina stesen pam air sendiri. Defu tak menjawab. Dia hanya dapat pendamkan dalam hati dia. Ini kena tanda tangan ni. Dekat sini dan sini ya. Yang ni bagi slip kiriman wang. Dekat lagi ni. Ada 2 kertas lagi kan? Sana. Saya punya dah siap dah. Awak tiru je lah saya punya ni. Oh, dekat sini pun sama. Awak nak kirim 400 yuan? Ya, 400 yuan. Baiklah. Nak kirim ke wilayah autonomi Heng Ningxia? Ya. Ini alamat rumah saya. Ini kena tanda tangan. Ya, betul awak nak cepat. Wah, cepatlah. Tak lengkap lagi Mesti ni. ada surat untuk saya. Saya punya. Saya punya ke bukan? Tak punya lah. Ya ke? Saya ada surat lah. Oh, ini mesti mak saya bagi. Ni awak tengok ni. Ini siapa punya? Zhang Yijuan. Surat awak. Daripada siapa? Tak tahu. Kenapa surat ni tak ada stamp pula? Saya dah tahu. Ada orang dalam kilang yang bagi ya. Betul tak? Bukalah saya nak tengok. Ini surat saya lah. Kan? Kenapa nak rahsia? Ish awak ni. Ambil cermin. Sini cepat. Tengok. Sini. Boleh lembapkan kulit. Kalau berkesan, kita bertiga beli lagi ya. Kak Syahong, nak cuba tak? Tak apalah. Dah tua dah. Krim muka terbaik pun tak dapat tolong saya lagi. Tapi, botol tu nampak cantik. Kalau dah habis guna nanti, boleh bagi botol tu tak? Saya nak bagi ke anak saya. Mestilah boleh. Cantiklah tu. Kak Syihong, kenapa mandi Ya. cepat sangat? Lembut Sebab kan? nak jimat air. Kak, Fujian tak kurang air. Tak payah jimatlah. Saya tahu. Tapi saya dah biasa dah. Bila saya mandi tadi, saya tengok orang lain banyak bazar air. Mereka biar air mengalir bila mereka pergi ambil barang. Sakit hati saya tengok. Tengok muka saya dah tak macam orang haji sekarang ni. Gelap lagi lah. Muka orang haji buruk ke? Tahulah awak orang haji. Janganlah nak sokong sangat. Kenapa? Awak pun dari haji kan? Macam budak-budak gaduh. Lagipun besok pagi dah nak kerja. Semua tahu penyelia bengkel tu garang kan? Dah pergi tidur cepat? Cepatlah sikit, cepat sikit. Jangan lambat. Hari dah gelap ni. Jangan basa-basa lagi lah. Banyak lagi stok nak ambil. Cepatlah. Aduh. Pakcik, boleh saya tanya tak? Tanya apa? Pakcik pemandu kan? Pergi banyak tempat, jumpa orang ramai. Saya nak tanya, ada orang ninja datang tempat ni tak? Awak dari ninja? Ya. Oh, orang ninja jujur. Dan juga rajin. Apa kata, awak ikut saya? Terima kasih, Pakcik. Tapi saya datang sini bukan sebab nak cari duit. Habis tu cari apa? Cari orang. Cari siapa? Adik saya, 17 tahun. Tinggi sederhana, mata dia kecil. Mata dia terbuka bila bercakap. Saya dah cari setengah tahun. Dah pergi merata tempat dah. Faham. Jangan risau. Macam ni.
Saya nak pergi ambil arang batu nanti. Awak nak ikut tak? Dengar. Ada sebuah lombong ke arah barat. Ramai orang ninja melombong ke sana. Mungkin boleh jumpa adik awak kat sana. Saya tak boleh ikut. Belum dapat gaji lagi. Dengar. Saya tunggu awak kat kedai Mezing 3 km. Saya bawa kalau sempat sebelum gelap. Kalau tak sempat, saya jalan dulu. Oh, Tok Zing. Bawakan bawang putih. Baik. Dengar, makan bawang putih maksudnya rajin kerja. Makan banyak-banyak. Dengar, tunggu kat sini. Saya nak masuk dan minta bos cari tempat tinggal untuk awak. Baik. Faham? Terima kasih, Pakcik. Bos, saya bawa budak seorang. Aduh, jangan tengok lagi lah. Dia boleh makan 3 pinggan mi dan 2 bawang putih. Dia lagi kuat. Tak ramai pekerja awak standing dia. Dah cepatlah sikitlah kerja. Lambatlah. Apa ni? Okey, angkat yang tu. Tu, angkat tu. Baiklah. Angkat tu. Semua siap. Ya, Awak baik, ikut baik. dia. Atas. Kira berapa ramai yang ada ni? Cepat sikit. Tolong sikit sini. Sini. Terima kasih, Pakcik. Kat sini katil awak. Bila mereka habis kerja? Kat sini tak ada masa tetap. Hanya naik dan turun lombong. Bila mereka naik lombong? Meow. Apa khabar? Saya selalu pergi tempat lain. Saya kat lombong arang batu yang terpencil sekarang. Ramai orang ninja kat sini. Lepas tinggal rumah, baru saya tahu kebaikan. Saya harap dapat jumpa Gawar supaya saya dapat balik jumpa awak. Siapa buka lampu? Pergi tutup. Saya ingat tak ada orang. Kepala awak kenapa? Kepala saya terantuk. Orang baru ke? Bukan. Saya nak cari orang. Cari siapa? Adik saya dah lari. Saya kena cari dia. Orang cakap ramai orang ninja kat sini. Sebab tu saya datang. Untungnya adik awak. Abang cari dia. Dah 3 tahun saya gali arang batu. Selain kirim duit setiap bulan, siapa rindu? Awak asal mana? Wei Bei Shenji.
tempat miskin. Shanji tempat miskin? Habis tu Zihaigu apa pula? Awak Zihagu? Kami dah hijrah pergi dataran bawah kaki Bukit Helen. Tapi miskin juga. Miskin? Kalau tak, siapa nak gali? Kalau gali, banyak dapat duit. Awak nak gali? Saya balik kalau dah jumpa. Kalau tak jumpa, baru fikir. Dengar sini. Biar betul awak nak buat kerja mengancam nyawa ni. Awak pun berani. Kenapa saya nak takut? Dah. Pergi tidur cepat. Sakit kepala saya. Tutup lampu tu. Tunggu. Ikut saya. Ikut apa yang saya buat. Abang salah faham ni. Saya bukan nak gali. Saya nak cari orang. Banyak lagi. Tak siap lagi. Adik saya gawak. Mata dia tu kecil. Dia hanya buka mata kalau dia bercakap. Saya boleh je tolong. Dia asal dari ninja macam saya. Dia 17 tahun. Apa dah jadi tu? Saya datang nak cari orang lah. Bukan datang nak gali arang. Diamlah. Ada had untuk gali arang. Kalau tak dapat siapkan, terus kerja sampai pekerja lain datang. Baik diam kalau nak keluar. Nak apa? Saya nak cari orang. Adik saya Gawah, umur 17 tahun. Dia asal Haiji. Pernah jumpa tak? Bisinglah kalau tak nak keluar. Cepat. 1, 2, cepat. Kerja. Apa ni? Bahaya ni. Lari. Lepaskan diri. Bahaya. Lari dari tempat ni. Cepat. Lari. Lepaskan diri. Pergi. Mengikut kadar pembasmian kemiskinan kerajaan Provinsi Fujian, Kampung Mining nak mulakan dengan sains dan teknologi dan bangunkan ekonomi. Shen Jinshan dah pun jemput pakar yang bernama Profesor Ling Yino, pakar rumput fungus Fujian, supaya yang tak mampu keluar kerja dapat tanam cendawan. Shen Jinshan janji dengan mereka supaya dapat cari duit dekat kawasan rumah. Wang! Profesor! Datang sini cepat! Lepas tukar benih rumput fungus ni tumbuh dengan subur sekali. Kedalaman akar ni boleh tahan angin kuat dan pasir dari jurang pantai Sungai Kuning.
Profesor, apa kata kalau kita mohon tentang topik penyelidikan yang baru? Mula-mula nak cari benih rumput yang sesuai untuk tanam cendawan, tapi boleh tahan angin dan kukuhkan tanah. Hey! Profesor Lee Yindong ada kat sini? Hei! Kat sini! Alamak, Profesor Ling! Siapa awak ni? Saya lah. Profesor Ling. Aduh, lama betul kita tak jumpa. Muka Profesor dah jadi gelap macam arang batu. Alamak, awak rupanya. Saya tak dapat racam awak. Muka saya dah gelap. Aduh, dah lama saya nak ucap terima kasih ke awak. Nasib baik awak datang dan tolong saya. Tengoklah, pada percubaan ni, semuanya jasa awak. Ya alamak, saya pun nak ucap terima kasih kat Profesor Ling sebab hantar beg saya. Kalau tak, habislah saya rugi teruk. Jom. Saya bawa teh Fujian untuk Profesor. Kalau tak biasa minum air kat sini, bolehlah minum. Saya ni menyusahkan awak je. Tak. Setahu saya, awak kerja kat Haiji. Betul. Profesor Ling, dia Chen Jinshan dari Fujian dan timbalan ketua daerah. Chen Jinshan? Timbalan ketua daerah? Penyeliwu kat pejabat. Pernah sebut pasal awak. Penolong saya, Huang Zhang. Apa khabar? Saya tak sangka boleh dengar dialek Fujian dekat tempat terbiar macam ni. Awak asal mana? Saya dari Zhangzhou. Kami Fujian. Ya, Fujian. Fujian? Kat sini, benih rumput baru yang saya tanam. Tahan kemarau, angin dan akarnya dalam. Cuba awak tengok gurun kat sana tu. Walaupun kita tanam, tanah pasir kat sana tetap jadi subur dan kukuh. Hebatnya, Profesor. Gunung menghijau dan air jernih sebab Profesor. Saya rasa awak dapat jawatan ketua daerah ni dengan mengampu orang lain, kan? Sebab awak ni hipokrit. Ayat Profesor pedih dan tak ada belas kasihan. Orang mesti sakit hati. Macam kat sekolah dulu. Bagus. Saya tahu yang awak pelajar saya lepas saya dengar ayat-ayat awak. Ambo cantiknya tempat ni. Saya boleh nampak tumbuhan hijau kat gurun ni. Cantiknya. Wang, foto tembikai. Baik. Terima kasih. Duduk dulu. Aduh. Cantik. Bagi tahu. Ya. Kenapa penyeliwu hantar? Maaflah sebab ganggu awak. Cakaplah benda penting. Ya. Baik. Saya minta maaf. Saya datang sebab nak jemput Profesor Ling supaya ajar kampung Mining tentang teknik-teknik menanam cendawan kat penduduk kampung. Boleh? Tanam cendawan? Sekarang waktu tak sesuai. Tunggu berapa lama? Nantilah saya bagi tahu dekat penyeliwu. Kita baru hasilkan rumput fungus. Saya tak tahu bila boleh tanam cendawan. Saya tak boleh nak tunjuk dekat orang ramai lagi. Tak tahu sama ada berjaya. Inilah cara asas kita guna dalam sains praktikal kita. Makan. Profesor. Awak rasa tembikai ni tak boleh tanam tanpa rumput fungus. Mesti awak tak pernah makan tembikai manis, kan? Baik. Saya janji dengan penyeliwu buat tanaman. Manisnya tembikai ni. Sekarang waktu tak berapa sesuai. Tunggu setahun. Tembikai ni memang manis lah. Sebenarnya saya tanam rumput fungus untuk subur dan kukuhkan cendawan. Lepas kita tanam cendawan kat Ningxia, baru kita fikir macam mana keadaan tanah. Kita akan tentukan ciri-ciri tanaman cendawan kat kawasan gurun. Lepas tu... Betul. Penyeliwu pun dah beritahu apa kita kena buat. Kita tak payah ikut prosedur yang telah ditetapkan. Profesor kan pakar cendawan. Kat Fujian, semua orang tahu Profesor guna rumput fungus untuk gantikan kayu. Penyelidikan ni terkenal masa tu. Tersebar kat TV dan surat khabar. Tak payahlah nak ungkit lagi. Sebab fungus kayu ada permintaan yang luas dalam pasaran. Sebab tamak nak duit, ramai orang yang tebang. Semua hutan kat Fujian hanya sebab duit. Penebangan hutan dah jejaskan ekologi. Saya tak sanggup nak tengoklah. Kalau nak selesaikan masalah teruk ni, orang kena tahu tanaman cendawan dengan rumput fungus. Jadi Profesor adalah orang yang mulia. Sebab Profesor selesaikan masalah tu dan tolong basmi kemiskinan. Jadi, rumput fungus Profesor dikenali sebagai rumput ajaib. Profesor lah bapa rumput fungus. Nampak tak? Sekarang dia cuba nak mengampu saya. Bukan saya mengampu Profesor, tapi media. Dah. Kita cakap pasal cendawan lain kali. Kenapa rumput fungus rumput ajaib? Awak ingat rumput fungus boleh suburkan cendawan? Biar Huang Zhangqi bagi tahu.
kegunaan rumput fungus yang kami kaji selama ni. Jangan ketawalah. Awak bagi tahu dia. Nanti ingat kita hanya tahu tanam cendawan. Sebenarnya rumput fungus merupakan pencapaian saintifik inovasi teknologi. Rumput sebagai tumbuhan herba. Rumput ni boleh gantikan kayu untuk suburkan fungus. Rumput ni boleh hasilkan makanan, fodder dan baja. Terutama dalam pelindungan sumber alam semula jadi setempat. Kita boleh guna secara maksimum untuk tingkatkan kebolehan mengelak perubahan cuaca dan juga tanah. Jadi tanah akan susah nak merosot. Sudahlah. Saya suruh jelaskan secara ringkas saja. Bukan tulis tesis. Awak patutnya dah faham. Tak kira tanam rumput fungus atau cendawan. Kedua-duanya penting bagi kampung hijrahan. Tanam cendawan boleh jana untung. Tapi tanam rumput fungus boleh pulihara ekologi. Dalam tempoh tanaman ni, saya dapat tahu sesuatu kemungkinan yang mengejutkan. Rumput fungus yang saya pilih untuk tanam cendawan kat Nizia nanti, saya rasa ada kesan menahan angin dan kukuhkan pasir. Cuba fikir, rumput ni kita boleh tanam sekeliling dan sepanjang tebing Sungai Kuning. Mungkin tanaman ni boleh selesaikan hakisan tanah. Yang tu lagi penting daripada jadi bahan perantara untuk tanaman cendawan. Profesor boleh ikut saya pergi kampung Mining dan bagi tahu mereka cara untuk tanam cendawan. Dan Profesor boleh siapkan kajian rumput fungus dalam masa yang sama semua pihak untung. Saya tahu batang jagung dan gandum boleh guna untuk tanam cendawan. Awak dah tahu sebelum jumpa saya. Kalau tak, saya ni tak layak jadi pelajar Profesor. Kalau pelajar saya, patutnya awak dah faham. Cendawan dan rumput fungus boleh tanam kat Fujian. Sini sama ke? Awak tahu tak berapa perbezaan dari segi cuaca, suhu, cahaya matahari dan kelembapan? Awak patutnya tahu yang tanpa kajian dan data, macam mana nak tunjuk kat mereka? Aduh, Profesor. Sekarang masa kita suntuk. Pembangunan Kampung Mining adalah projek basmi kemiskinan utama kebangsaan dalam kerjasama Timur Barat. Mereka pindah dari Jihaigo dan duduk sini. Mereka kena jana pendapatan dan jadi kaya supaya mereka boleh bertapak dan mulakan perniagaan. Baru mereka tak hidup miskin. Betul cakap awak. Ini kan kerja awak. Awak kena hasilkan sesuatu untuk naik pangkat dan jadi pegawai atasan. Saya setuju dan bagi izin. Tapi janganlah babikan saya. Saya tak setuju cara ni. Tak akan berjaya pun. Sebab saya tak akan buat benda yang melanggar undang-undang. Profesor, awak salah faham. Ini hanya sebahagian daripada sebab. Sebenarnya saya memang dah lama nak buat sesuatu untuk penduduk tempatan. Ni adalah impian saya. Saya dah tahu kita langgar peraturan kalau terburu-buru. Sekarang ni situasinya berbeza. Kenalah fikir cara nak tanam cendawan dalam sekelip mata dan kitaran yang pendek. Sebab tu jugalah kami minta tolong pakar macam Profesor untuk tolong. Saya dah bagi tahu awak kan. Benda paling penting bila tanam cendawan dengan rumput fungus, pastikan selamat untuk orang ramai. Walaupun dapat tanam hasil tanaman terhad, tanaman tanpa rumput fungus boleh jejaskan penanaman cendawan secara terbuka dan jadi masalah masa pengeluaran cendawan nanti. Profesor, biar saya terus terang. Saya dah bagi tahu kat penduduk Kampung Mining lepas 10 hari orang yang pakar macam Profesor akan datang untuk ajar mereka tanam rumput fungus dan cendawan sekali. Jangan main-main. Saya tak nak pergi. Saya tak ada cara. Saya bagi tahu mereka kalau tak datang, saya boleh ajar. Mereka tahu saya ni pelajar awak. Kalau hasilnya tak bagus, mereka tak akan salahkan saya. Saya ada mesyuarat. Maaf ganggu. Saya pergi dulu. Tunggu! Jangan pergi dulu! Saya tak janji! Saya jemput Profesor lepas 10 hari nanti. Jangan lupa minum teh tu. Tak payah datang. Saya tak nak pergi. Wang, kerja cepat. Tunggu, Encik Chen! Dengar. Encik Chen! Balik Tunggu, minum Encik Chen! teh tu bagus. Tunggu dulu! Rugi Encik Chen! kalau awak tak minum teh tu. Tunggulah! Wang, Tunggu! cepat. Tunggu, Wang, Encik kira Chen! je tu cepat. Encik Chen! Hei! Encik Chen, tunggu! Jalan, jalan. Terus jalan, jalan. Terus jalan, cepat. Tunggu! Encik Chen, tunggulah!
穷。